Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk, maka tidak ada siapa pun akan dapat sesatkan dia. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada siapa boleh beri petunjuk kepada dia. Jadi kita mula fikir, oh, saya ni sesat sebab dah nasib, dan saya ni dapat petunjuk sebab nasib juga. Bukan begitu. Tidak akan Allah bagi petunjuk pada satu orang melainkan orang tu ingin, mau petunjuk. Mau bukan dengan mulut dia, mau daripada hati dia. Jadi satu orang bukan Islam, dia kecil, dia dengar azan, dia dengar bacaan Quran, dia tenang, dia mula cari baca, itu usahalah, usaha untuk dapat petunjuk. Akhirnya Allah bagi petunjuk. Satu orang lagi sibuk dengan dunia je, kerja je. Orang bukan Islam, dia kerja je, cari duit je. Dia tak dapat petunjuk lah. Dia bukan nasib lah. Yalah nasib lah, tapi maksudnya ada asbab je lah. Maksudnya ada asbab kamu dapat hidayat. Ada asbab bila kamu dah dapat hidayat, kamu dapat lagi hidayat. Bukan kita dapat hidayat lepas tu berhenti kat situ je. Kalau kita punya keinginan tak ada lagi, kat situ je keinginan kita, takkan Allah tunjukkan kita jalan yang lebih baik? Kat situ je lah kita. Macam setengah orang dapat buat usaha jemaah tabligh. Dia ingat dia dah dapat hidayat dah. Hidayat dia dapat lah, tapi bawah punya hidayat, bau je. Hidayat ni dia tak ada sekali dah lah. Dia dapat hidayat daripada hidayat, dapat lebih dapat terang, lebih terang, lebih terang, lebih terang, lebih terang, macam itulah. Dan setiap tu keinginan tu mesti ada, terus nak sampai dapat jadi, dapat Allah maksudnya. Jadi orang yang mengikut jalan mereka yang Allah beri rahmat ni, orang yang mencapai maksud lah, iaitu dapat jadi kekasih Allah atau dapat Allah. Kita pergi jalan ni, kita nak sampai tujuan lah. Kalau jalan ya tak sampai tujuan, maknanya kita sudah jadi orang sesat. Apa tujuan kita? Dapat Allah atau dapat jadi kekasih Allah. Untuk sampai ke tahap tu, kita punya keinginan tu untuk dapat Allah tu tak habis-habis. Sebab dia sangat tinggi. Kalau kita hanya dapat semayang aja, semayang yang tak ada roh kita punya kehendak, kat situ je lah. Macam orang banyak jemaah tabligh, dia tak ada, dia dah ingat sekali dia dulu dia tak semayang, dan dia dapat semayang dengan keluar jemaah tabligh, dia dapat keluar, dia ingat itulah je hidayat. Hidayat dia peringkat dia bukan satu je. Kalau kau kat situ je, kat situ jalan kau. Macam Rasidi, dia tak ada nak sampai.
jadi kekasih Allah. Dapat hidayat semayang. Semayang pun bukan semayang yang betul. Sebab itu dia banyak level. Mula dapat mengucap, tu hidayat lah tu. Lepas tu dapat kalimah tu masuk dalam. Kemudian dia dapat masuk lagi ke tahap yang Allah mahu. Padahal masuk lagi sehingga hilang semua cinta dunia, Allah aja ada. Kata Allah, barulah sekarang kau jadi kekasih aku kan. Betul tak? Kalau kekasih aku tak nak, kata Allah. Kalau banyak-banyak sangat cinta dunia, tak nak. Sikit boleh, mungkin lah. Nabi Ibrahim tu kan, kalau dia nak jadi orang semayang aja, tak adalah sampai Allah duga dia tinggalkan anak bini di padang pasir yang kering kontang kan. Yang Yazid tak pernah dapat buat tu, sebab dia punya nak hidayat sebab dapat semayang je, dapat pakai jubah kan. Itu je dia nak. Dia punya keinginan tu, sebab salahnya, sebab dia tak tahu apa yang nak. Dia ingat nak dapat agama je. Dapat semayang dah lah. Macam Sufyan kan, dia punya keinginan nak dapat hidayat, dapat setakat boleh semayang. Sama ada betul semayang tu tidak, dia tak kisah. Dulu dia langsung tak semayang. Itu. Jadi kita punya peningkatan mengikut apa kita punya keinginan dan usaha lah. Kalau keinginan tu, saya nak jadi kasih Allah, tak buat apa-apa, tu tak. Itu dari mulut. Jadi Allah akan bagi petunjuk kepada orang yang ingin. Yang ingin ni makna disertai dengan usaha yang bersungguh lah. Macam saya tak ada nak jadi orang Islam yang tahu semayang aja. Saya dah lama semayang dulu. Saya dari budak je semayang. Saya daripada umur saya 13 tahun, saya dah tahu ini umur balik. Saya dah tahu lebih kurang. Saya mimpi ke tidak je, saya semayang. Bapa saya tak suruh saya, mak saya tak suruh saya. Saya pergi sekolah, saya dihantar pergi sekolah Datuk Abdul Razak di Tanjung Malim. Dalam perjalanan tu saya suruh bapa saya beli sejadah kat saya. Sejadah pun tak disediakan sebab dalam list tu tak ada. List tu semua baju lah, seluar lah, dekat habis 300 lebih lah. Mahal waktu tu. Tahun berapa tu? Tahun 68. Saya pergi tu tahun 68. Jadi singgah dari kedai tu beli, bukan sejadah lah, tikar semua. Saya sampai sana, saya ada tengok satu orang dari Kelantan, nama dia saya ni Suhaimin, bapa dia imam, bapa dia semayang, dia ikut. Oh, saya bilang bagus. Saya dari situlah saya semayang. Suhaimin tu mungkin tak tahu sebab saya tengok dia, tapi saya berfikir pasal semayang. Saya tak ada tinggal semayang. Kalau saya tinggal lah, saya akan kadang immediate, serta-merta saya tinggal semayang. Jadi saya memang daripada umur tu tak ada tinggal semayang. Adalah tinggal sikit, saya kadak dah. Saya tak ada kadak lagi dah. Masa saya pergi Australia tu, masa saya naik kapal terbang, saya nak tunggu waktu Isya dalam kapal terbang. Saya kata, mana nak semayang dalam kapal terbang ni? Tempat tak ada, air pun tak ada. Saya berfikir, saya tertidur. Buka jendela, besok dah di Darwin dah. Panas dah. Aduh. Bilang Isya sudah hilang, subuh sudah hilang. Sampai di Melbourne tu waktu asar sana lah. Jadi saya pun semayang tu. Saya semayang dari Isya, subuh. Ada orang macam ni, agak-agak. Subuh, zuhur, asar tu. Berapa banyak semayang saya ketika semayang tu, dengan mengadu pada Allah, ampun ya Allah, ampun. Sebab saya tak tahu macam mana nak ambil uduk dalam kapal terbang. Mana ada saya belajar. Kasar jamak pun saya tak pandai. Sepatutnya saya boleh semayang
Maghrib di Singapura tu saya sembahyang di airport dia tu. Saya punya nama pun kena panggil sebab lambat. Maknanya saya boleh sembahyang Maghrib dengan Isya, tapi saya tak tahu sembahyang tu. Saya baru 18 tahun tu. Tak pernah belajar mana-mana, dan waktu sebelum pergi pun tak ada diterang. Orang semua minum arak ada diterang. Kalau panas minum arak. Minum squedan. Ini 68-nya tuan. Ini tahun 73. 74 saya pergi sana. Mana ada belajar masa ni? Lainlah sekarang. Saya tak tahu. Tapi saya kadak sembahyang. Jadi saya ni orang dah lama sembahyang. Bila saya ikut jemaah tabligh, saya tak nak jadi orang sembahyang. Saya dah sembahyang lah. Saya nak tahu kerja ni betul ke tidak. Boleh bawa saya ke tahap yang tinggi lagi lah. Saya tak tahulah masa tu nak jadi kekasih Allah. Lama. Jadi keinginan saya tu tinggi nak jadi kekasih Allah. Sebab itu tujuan yang kena tinggi, bukan nak semayang je. Kalau dapat semayang ni, banyak orang ikut jemaah tabligh. Dia keluar 3 hari, dia pun kena semayang. Pagi, subuh, lepas tu dia semayang. Betul tak? Jadi dia ingat semayangnya. Lepas tu boleh semayang berjemaah lagi tabligh. Boleh keluar lagi 4 bulan, 4 hari semayang. Jadi dia gairah lah jemaah tabligh tu. Ingat itulah saja hidayat. Sebab maksud tu tak tahu, tak ada orang bagi tahu lah. Mana ada orang bagi tahu kat dunia ni? Ada? Ada atau tidak? Hari ni orang Islam tak ada maksud. Dia asal semayang je dengan puasa. Yang tak ada roh punya. Dia dah kipuh hati lah. Kalau ikut tabligh tu boleh semayang berjemaah ke mana? Bukan semayang aja. Memang bagus betul lah. Jadi keinginan untuk dapat hidayah tu kat situ je. Kat situ je lah sampai mati. Jadi Allah tak bagi hidayah lagi. Tak bagi petunjuk lagi. Melainkan saya ni yang tak mau boleh semayang jemaah. Bukan itu saya nak. Khusyuk lagi saya nak. Tak ada. Sebab saya ada baca Quran. Saya baca Quran setiap hari. Sejak kecil lagi. Bahasa Melayunya saya baca. Hari-hari saya baca tau. Bukan banyak lah, tapi baca. Saya tahu Allah bagi tahu dalam Quran kena khusyuk. Macam mana ni? Lama dah buat, khusyuk tak ada. Jadi saya kemudian baru dapat nak dapat kekasih Allah. Itu lagi. Macam mana tanda jadi kekasih Allah tu? Masa tu cakap je nak jadi kekasih Allah. Jadi orang Islam ni, hidayat ni, dia tak satu peringkat je. Dia banyak peringkat. Dan keinginan kita mesti terus menambah. Hari ni lebih baik dari semalam. Itu yang patutnya. Besok lebih baik pada hari ni. Macam tu. Kita jalan lurus. Lebih lurus lagi. Lebih lurus lagi. Lurus lagi. Lurus lagi. Halus lagi. Macam tu lah. Jadi macam Rashidi, dia tak ada keinginan nak hidayat lagi. Dia punya keinginan hidayat dapat semayang. Dapat semayang berjemaah. Itu je lah dia dapat. Dia dah semayang jemaah, dia dah tak ada lagi nak hidayat. Yang ini dapat semayang aja. Itu je lah. Nak cerai bini, nak buat apa dia kata. Nak cerai bini, yang misal suruh cerai bini. Tak maulah. Saya nak semayang aja. Jadi mengikut keinginan kita dan usaha kita nak dapat hidayat ni, begitulah Allah akan bagi kita. Jadi keinginan dah tak ada dah. Keinginan semua nak dunia je. Saya dah semayang ni dah okey lah. Saya dah puasa dah macam jadi saya sekarang nak duit lah pula. Jadi bila nak duit pula tu, habislah keinginan untuk dapat Allah tu. Tak ada. Nak dapat Allah tak ada. Macam Azri ni kan, dia mana tahu nak dapat Allah ni. Dia kata dia dah semayang, baca Quran tiap hari. Dah lah. Sudah bagus lah kau banding dengan keliling. Dia orang tu semayang pun tidak, baca Quran pun tidak, gas seminggu sekali pun tidak. Kita dah banyak buat dah. Nak suruh kita gas hari-hari, tak payah. Tapi kalau kau gas seminggu sekali, tentulah kau bukan buat kerja Nabi. Nabi tak gas seminggu sekali dia.
atau 2 kali seminggu. Tak ada Nabi-Nabi, tak pernah satu Nabi pun. Sebab itu saya cakap ni jemaah tabligh bukan kerja Nabi. Tapi sebut kerja Nabi lah. Kau sebut aja, tapi kau tak tahu kerja Nabi tu apa. Kerja Nabi ni bukan gas air-air je. Bagi nyawa diri semua. Dia lontar dalam api tu, Nabi Ibrahim. Bukan jumpa Karun, Fir'aun, Namrud, nak kena bunuh lagi. Itu Nabi-Nabi punya kerja. Orang tabligh tak 2 kali gas saja. Ini tertib. Dia ni surah kita sangat ikut tertib, sangat ikut usul. Dia punya agama ikut usul dan ikut tertib. Agama tak ada tertibnya. Kalau dia kata ini surah kita sangat taat perintah Allah, itu betul. Ini tak. Dia sangat ikut usul. Usul apa? 2 gas seminggu, kan? 3 hari sebulan, macam tu lah. Usul. Usul ni dari mana kamu dapat ni? Mana usul yang diberi oleh ulama India. Itulah guru dia. Jadi bukan Muhammad SAW dia. Muhammad tak ada bagi usulnya. Allah tak ada bagi usul. Tapi tak boleh pula bagi usul. Dia ni ikut usul. Kalau belum keluar, kau dah ikut tertib belum? Tertib pula. Keluar 3 hari belum? Tertib pun tak boleh ikut. Nak cakap banyak, dia kata 3 hari pun tak keluar, tertib lah. Jadi yang umumnya orang tahu apa ikut tertib, tak nak lah. Tertib ni tak apa, tak nak ikut tertib. Jadi yang ikut tertib betul-betul, okay, bagus lah. Jadi mana dia dapat perkataan ni? Alam Quran dah. Dalam Quran dah. Tapi kau nampak kau ikut dulu, masa kau ikut tafsir tertib, kau tak ikut tertib sama ni. Keluarga dia semua ikut tabligh touch and go. Tertib tak ikut. Dia macam nama macam ikut tabligh itu je lah. Ada istimak dia datang, ada perhimpunan dia pergi. Dia gas 2 gas tu tak buat. Buat? Tak buat. Samad tengok 2 gas tak buat. Kalau orang tabligh 2 gas tak buat ni memang bukan tabligh 2 gas, 2 taklim. Lepas tu apa lagi? 2,5 jam. Itulah tertib. 3 hari sebulan, 40 hari setahun, 4 bulan seumur hidup sekali. Tertib. Kalau tertib, tak payah nak dibuat. Yang nak dibuat, yang disuruh oleh Allah ni perintah Allah, sunnah Nabi. Tahu? Dalam Quran tak ada sebut tertib. Itu yang saya cakap, tabligh ni ikut Quran ke ikut apa ni, ikut tertib. Nampak tak dia orang tu tak betul? Nampak atau tidak? Tapi kau tak nampak dulu. Masa kau ikut tabligh nampak? Oi. Nampak. Sekarang baru nampak. Sekarang ke dah lama kamu nampak? 6 sifat sahabat. Sekarang pun nampak tabligh ni dia ikut usul. 6 perkara. Lepas tu nak perbaiki diri ni dapat 6 perkara. Dari mana 6 perkara tu? Yalah, adalah dalam Quran benda-benda tu semua, tapi aturan dia tu mana kau dapat? Kita kalau dapat dalam Quran, aturan pun daripada Quran dan hadis juga. Tak boleh macam 5 rukun Islam tu, tak ada dalam Quran. Tapi ada dalam hadis. Orang paling faham Quran ni Nabi Muhammad. Jangan nak cakap daripada sesiapa tahu. Jadi kita mesti tengok hadis dulu. Tapi dalam hadis tu dah hadis palsu lah. Rukun Islam yang pertama mengucap je habis. Jadi kita dalam Quran tak ada sebut 5 rukun Islam tu. 6 rukun iman ada. Nabi yang exploit kan, Jibril datang tu, Jibril turun bagi tahu Nabi, bukan Nabi kan. Nabi tak ada buat khulasah tu. Jibril turun merupai orang ajar Nabi dan sahabat semua. Jadi dah disalah riwayat rukun Islam yang pertama mengucap aja. Jadi bila mereka meriwayat macam ni, dari mula buku hadis ditulis sampai ke hari ni, tak siapa baik berani tukar. Mana boleh tukar?
So macam mana kamu tahu yang hadis yang ditulis 168 tahun selepas hijrah tu, perawinya tu semua betul? 168 tahun hadis mula ditulis. 168 tahun. Jadi tentu sekali kalau tahu pun tak ditulis sebab tak ada orang buat. Jadi rukun Islam tu mengucap saja. Betul tak? Sampailah ke hari ini semua ulama, semua orang yang dikatakan alim, ustaz mengajar tu lah. Rukun Islam 5. Pertama mengucap, kedua sembahyang. Betul tak? Ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Tak ada benda lain. Jadi dari dulu sampailah ke hari ini rukun Islam tu salah. Jadi umat Islam ni betul ke salah? Tentulah salah. Dah rukun Islam dah salah, takkan betul lah. Dia orang tu bukan ikut usulnya. Tabligh 6 perkara. Mana dia dapat tu? Jibril lah turun. Siapa buat 6 perkara? Ulama Jemaah Tabligh. Umat Jemaah Tabligh bukan Jibril. Jibril apa pun tak ada. Sendiri. Pertama iman, Jemaah Tabligh ni 6 perkara. Kedua sembahyang. Ketiga ilmu zikir. Keempat ikram muslimin. Kelima ikhlas niat. Keenam dakwah tabligh. Mana yang dapat susunan ni? Ada hadis ada. Jibril turun bagi tahu. Nabi pun tak buat tahu 5 rukun Islam ni. Rukun Islam tu kan Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu lah. Jibril mengajar. Tahu tak? Jibril tu mesti dapat daripada Lauh Mahfuznya. Mesti daripada Allah punya kan. Dan 6 rukun iman bagi tahu. Tapi diriwayatkan itulah yang dikatakan Jibril bagi tahu. Yang pertama mengucap. Di sinilah sampailah saya datang. Sampailah saya, bukan masa saya muda lagi saya tahu, dah tua, dah lama buat usaha agama. Mengubah. Dan saya diberi alat oleh Allah. Jadi saya diilhamkan. Lepas tu saya tanya Allah, memang betul rukun Islam yang pertama tu je tak betul. Iaitu dia bukan hanya mengucap, tapi mengucap dan menunaikan hak mengucap. Yang ada hadis Nabi pula dalam fadilat tabligh tu, yang orang sebelum ni tak pernah faham. Kata Nabi, setiap orang yang mengucap akan dapat faedah, melainkan dia apa? Mencuaikan haknya. Ada mengabaikan. Apa dia haknya? Bila mungkar dilakukan terang-terangan, tidak mencegahnya. Hadis ni tak ada siapa faham pun. Tapi ada di situ setiap yang mengucap. Itu kalimah mengucap lah kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan akan dapat faedah. Maknanya hilang duka cita, tak ditimpa bala bencana. Kecuali dia abaikan haknya. Kan jelas hadis tu bahawa rukun Islam yang pertama bukan mengucap je. Jadi bila saya dapat faham ni, Allah bagi faham, baru saya tanya Allah, ni betul. Sebab itu saya dengan beraninya. Bukan senang tuan. Berapa lama dah kita percaya rukun Islam yang pertama mengucap? Berapa lama? Tak, orang Islam dah percaya. Tak, sejak dulu lagi kita tak tahu bila, tapi dah pasti lepas hadis tu ditulis. Sebelum tu dia memang tak buat lah kerja ni. Jadi semua orang Islam zaman sahabat pun selepas zaman Nabi kan, semua yang mengucap dia tak tunaikan haknya. Semua tak tunai sebab tak ada siapa pun yang beritahu, meriwayatkan, tak ada.
Jadi dia orang tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni. Semua orang tak buat lah. Sebab tak ada siapa yang tahu selepas mengucap kena tunaikan hak mengucap. Itu tak tahu. Yang Nabi bagi tahu dalam hadis tu. Tentu sahabat ada dengar tu, betul tak? Sahabat tak dengar, tentu dia dengar kan. Hadis tu mesti dia bagi tahu kat dia orang. Baru dapat ditulis kan. Tapi sahabat faham tak tu? Dia faham tak? Tentu tak faham lah. Sebab bila Nabi meninggal, lagilah dia orang tak buat. Bila mereka tak buat, maknanya mereka tak faham lah. Siapa pun tak faham. Umar pun tak faham. Abu Bakar pun tak faham. Siapa pun tak faham sampai ke hari ini, sehinggalah saya diberi faham. Kenapa pula tiba-tiba Dr. Naswai, doktor pakar mata, optometris, profesor, dia pula yang faham? Aduh, yang memang tak percaya. Betul ke ni? Dia kata. Jadi dia tak tahu saya ni buat kerja Nabi, pergi dakwah bukan Islam, dakwah orang Islam, ajak orang Islam buat kerja dakwah. Jadi Allah sangat suka kat saya. Iman saya naik, hidayat saya naik sampai saya jadi kekasih Allah. Allah bagi faham lah. Allah bagi faham Quran, Allah bagi faham hadis. Buktinya Allah bagi saya faham Quran tu, Quran saya tu dah tulis. Kamu nak bukti apa yang saya cakap saya faham Quran? Nak bukti apa lagi? Saya cakap saya faham Quran, apa bukti kamu nak lagi? Kalau bukan buku tafsir saya tu, ada nak bukti lagi? Kamu nak saya bertanduk pula keluar? Ini tanda orang faham Quran. Dan takkan itu pula awak anda. Kalau satu orang kata Allah bagi dia faham Quran, apa bukti dia? Kau mesti ada tulis kitab tafsir kan? Kitab tafsir Quran. Kalau kau cakap kau faham je Quran, berani kau cakap? Yazid, kau berani tak cakap kau faham Quran? Kenapa kau tak berani? Apa bukti tu kan? Ada bukti. Yang buktinya apa kau ada? Burit. Aduh. Bukti dia tak ada. Semayang aja. Tak, semayang aja apa buktinya? Ada kitab tulis? Saya bila saya cakap saya faham kau, bukan saya cakap begitu je. Kamu yang dalam jemaah tabligh, kalau kamu faham Quran, ulama kamu, mana tafsir ulama kamu? Lepas tu satu orang tanya, sahabat ada tulis buku tafsir tak? Saya kata sahabat tak tulis. Sebab apa dia tak tulis? Sebab dia tak faham. Tak ada orang yang faham tak tulis tau. Kalau dia kata dia faham lah. Kalau kau tak tulis, kau tak faham. Kalau kita kata Ibnu Katsir tu faham Quran, kita tengok tafsir dia. Kebanyakan tafsir dia bukan tafsir. Dia bagi tahu yang orang ini, sahabat ni cakap ni, ini cakap ni, cakap ni, cakap ni. Lepas tu ini ayat ni, sahabat ni cakap ni, sahabat ni cakap. Macam-macam dia cakap. Dia tak ada buat tafsir. Dia pun menulis apa orang kata tentang ayat tu. Jadi maknanya Ibnu Katsir ni tak berapa faham Quran. Begitu je Hamka dan buku-buku tafsir yang lain. Sebab kamu hanya beritahu cerita je. Orang ni cakap apa tentang ni. Itu bukan makna kau faham tu. Kau tak faham tak? Macam Maulana Zakaria. Hadis tu. Dia tak ada tafsir Quran. Hadis, buku hadis dia. Fadilat Tabligh. Nabi bagi tahu nak mencegah mungkar dengan tangan, tidak dengan mulut, tidak dengan hati. Dia tafsir apa? Muazzin pun buat dakwah. Mujahid pun buat dakwah dengan pedang. Ulama buat dakwah dengan hujah. Itu ke tafsir? Betul ke tafsir tu? Jadi itu kita boleh tahu yang mana tak faham hadis. Dia boleh hafal hadis je. Dia hafal banyak hadis. Kerana dia dapat hafal banyak hadis, kita dapat tahulah hadis-hadis fadilat tabligh tu. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari tak ada, Sahih Muslim tak ada. Sebab hadis tu dia yang sembunyikan, yang tak bagi tahu kita. Maulana Zakaria ni dia keluarkan semua hadis, palsu ke tidak ke, banyak hadis. Banyaklah orang pertikaikan lah ini banyak hadis palsu. Iyalah. Dia pun tak tahu itu palsu tak. Dia taruh aja. Banyak hadis dia faham. Bukan faham. Dia ingat.
Jadi sebab itulah kita panggil orang yang hafal hadis ulama. Hafal Quran ulama. Jadi ulama ni orang yang bukan hafal, orang yang takut dengan Allah, itu nama ulama. Orang takut dengan Allah ni orang amal lah. Faham? Bukan orang yang hafal. Kalau orang hafal Quran, hafal hadis dia belum boleh jadi ulama lagi. Ini kita dah buat orang hafal Quran boleh bagi syafaat lagi. Allah tak heran kita boleh hafal atau tidak Quran ni. Allah mahu kita amal Quran. Untuk dapat amal Quran kita kena ada iman kuat dan takwa. Sehingga kita jadi orang takut dengan Allah, namanya ulama lah. Tak ada dalam Quran bagi tahu ulama ni orang belajar agama. Ada. Ulama ni orang pergi madrasah. Macam Hanzalah pergi madrasah, ingat nak jadi ulama. Mak bapak dia masuk madrasah supaya anak jadi ulama. Da'i, apa lagi? Hafiz. 3. Da'i, ulama, hafiz, kumain lagi. Semua tu sangkaan aja. Jadi orang ni dia tak faham, kita boleh tengok daripada buku yang dia tulis tu. Tak betul. Orang lain buku pun tak tulis. Macam ulama Jemaah Tabligh, mana buku dia tulis tentang tafsir Quran? Satu buku lah. Satu orang ulama Jemaah Tabligh ada. Jadi orang ulama Jemaah Tabligh tak boleh kata dia faham Quran. Sahabat tak boleh kata dia faham Quran. Mona Zakaria tak boleh kata dia faham Quran sebab buku pun tak tulis. Ada satu orang kata, ditanya saya, patut ke orang faham Quran ni tulis kitab? Memanglah orang yang faham, takkan pula tak tulis kitab. Engkau tak tulis sebab engkau tak faham. Kalau engkau tulis, jadi salah. Kau pun takut juga. Macam Ibn Katsir tu disuruh oleh kerajaan waktu tu menulis tafsir tu. Dibayar duit dia tu. Dia tak apa-apa faham sangat Quran. Tapi tulislah. Sebab dari zaman Nabi lagi, lepas Nabi meninggal, sampai lah ni, sampai waktu tu 1400 tu, zaman Ibn Katsir, tak ada buku tafsir, tak ada. Disuruh buat. Tapi kita boleh baca tafsir dia sekarang. Tafsir tak betul. Saya boleh cakap dia tak betul. Lain orang tak boleh. Kamu boleh cakap. Kamu boleh cakap Ibn Katsir punya tak betul. Boleh? Mana boleh? Awak pun tak faham. Tapi orang yang atas pada dia faham. Boleh kata tak betul. Orang lain tak boleh. Saya boleh kata tak betul sebab boleh tengok tafsir apa saya buat. Kamu baca tafsir saya, baca tafsir Ibn Katsir, tahu baru kamu tahu mana betul, mana tak betul. Kamu mesti tahu yang tak betul. Macam dia tafsir Tuhan 2 timur dan 2 barat. Ibn Katsir tafsir ayat tu musim, 2 musim. Musim panas, musim sejuk. Saya lain tafsir saya. 2 Tuhan barat, 2 Tuhan timur ialah 2 Tuhan barat timur, barat dunia dan barat langit. Timur dunia, timur langit. Betul. Kamu tengok, betul. Takkan pula Tuhan 2 musim pula, panas, musim sejuk, apa pula Tuhan 2 timur 2 barat jadi timur Tuhan 2 musim. Tak betul. Itu antara benda yang orang tak faham. Benda lain pun Ibn Katsir tak banyak tak faham. Bukan itu je. Surah banyak saya cakap itu macam Isra' Mi'raj tu, saya tafsir jumpa Jibril pula. Mana jumpa Jibril? Jumpa Allah awal. Dia orang buat tafsir jumpa Jibril. Nak buat apa jumpa Jibril naik ke langit? Itu benda besar, fundamental. Salah tafsir. Jadi saya boleh cakap tafsir itu salah sebab saya ada buat yang betul. Saya boleh cakap kerja Jemaah Tabligh ini salah. Orang lain tak boleh cakap. Sebab saya dah tahu kerja yang betul. Hari ini tak nak kalau orang lain cakap tabligh salah, banyak orang cakap tabligh salah. Kan macam saya masa buat Jemaah Tabligh, banyak orang tak semua orang yang tak buat Jemaah Tabligh
Oh salah jemaah saya salah. Dia buat pun tidak. Dia pun tahu dunia. Tiba-tiba je tabligh salah, tabligh sesat. Apa kau punya credibility nak cakap orang sesat ni? Awak semayang pun tidak. Semayang pun tidak, semayang pun tak betul. Tiba-tiba menjerit-jerit tabligh tak betul, tinggal anak bini. Tak ada orang nak dengar je. Tapi saya dah buat tabligh lama, bukan sikit. Saya syurah jemaah tabligh. Lepas tu Allah bagi saya faham Quran dari kitab dan faham hadis ada kitab. Saya cakap tabligh ni sesat, kamu kena dengar. Kalau tak boleh, tabligh mesti betul. Dr. Nasrah tak betul. Kalau saya tak betul, kau betul ke? Kau ni betul ke? Apa bukti kau betul? Mana kitab kau? Tafsir Quran. Kalau nak orang betul ni, mesti orang faham Quran dan amal Quran lah. Kalau setakat baca Quran ni tak tahu dia orang betul dia. Mengaji bagus ya. Johan tilawah Quran seluruh dunia. Betul orang betul ke? Sebab tak amal Quran, menyanyi aja. Menghafal Quran aja. Macam mana Zakaria hafal hadis. Tak boleh kata orang betul. Menghafal aja. Ini orang yang betul ni, yang mengamal Quran dan mengamal hadis, sunnah. Sebelum kamu dapat mengamal, kena betul dulu lah. Kalau tak betul, mana boleh amal pun tak guna lah. Kan? Jadi, selama ni, Quran ni tak ada orang faham. Saya boleh cakap. Sebab, semua tafsir yang ada, sebelum saya buat tafsir, salah. Saya boleh cakap dia salah. Sebab saya ada buat. Kamu ada buat apa? Kamu nak cakap dia salah? Apa pun tak buat. Seorang lain, apa kau nak cakap aku punya tafsir salah? Kau punya tafsir mana? Kalau kau tak boleh buat tafsir, tak boleh tulis buku, tak usah cakap lah salah. Baca dulu. Tengok. Betul tidak? Awak tulis pun tidak. Berceramah sikit sana, sikit situ, sikit sini. Tulis dekat board mengajar tafsir Quran. Kan? Banyak masjid tafsir Quran. Ini ustaz ni. Ustaz ni dah tulis kitab ke tafsir Quran? Tak ada kan? Ambil kitab orang. Ibn Katsir ke apa ke. Jadi itu tak boleh. Kalau kamu betul faham Quran, mesti ada kitab. Sebab ulama-ulama zaman dulu pun, dia orang tak ada pergi sekolah madrasah, dapat sijazah, tak ada. Dia orang tulis kitab semua. Makin banyak kitab, makin banyak alim. Ulama dia kata. Betul tak? Kitab tu salah ke tidak, tak kira. Banyak tulis. Macam Imam Ghazali. Betul tak? Berapa banyak kitab dia? Ada dia pergi mana-mana madrasah dapat ijazah ada. Tak ada dia. Tak ada ditulis mana Imam Ghazali ni ijazah ni, ijazah ni, ijazah ni, ijazah tu. Panjang ijazah. Dia orang tengok kitab. Jadi hari ni kalau kita nak dikatakan pakar dalam satu bidang, banyak kitab tulis. Banyak kitab tentang bidang tu tulis dan diajar kitab tu di universiti-universiti. Hari ni kalau kita pakar tentang Quran, satu kitab pun tidak, tak saya dengar cakap dia. Kita nak baca pun tidak, apa faham dia. Ibn Katsir tu kalau baca, salah banyak. Siapa boleh cakap tu? Azri boleh cakap. Azri tahu yang dia salah. Mana Azri tahu? Macam ada, pernah ke orang tafsir, bila Allah tanya malaikat, apa ni dia nak jadikan khalifah. Bukan Allah tanya, Allah bagi tahu malaikat ni, aku nak jadikan khalifah. Lepas tu malaikat kata, tak payah, kami dah cukup untuk mengingati kau. Allah beritahu, aku tahu apa yang kau tak tahu. Ada orang tafsir yang sebenarnya malaikat ni dia bukan cakap sebab dia nak lawan Allah, tak. Dia ikut aja pahlawan. Yang ajar dia tu iblis. Ada orang tafsir ni. Yang ajar dia supaya cakap macam tu iblis, guru dia. Iblis bagi tahu kat malaikat, kalau Allah tanya, ini kamu jawab. Kenapa? Sebab iblis ni ada nafsu, dia nak jadi ketua, nak jadi khalifah. Malaikat tak ada
Masalah dia bukan nak jadi ketua, dia tak ada keinginan apa-apa. Apa pasal pula dia nak larang Allah pula buat satu khalifah pula? Betul tak? Yang nak khalifah sampai jangan dibuat iblis lah, bukan malaikat. Tapi malaikat digunakan. Allah nak bagi tahu hari ni banyak orang macam tu lah. Kalau jadi iblis tu kadang dia tak cakap, dia bagi orang cakap. Macam Anwar Ibrahim, banyak benda dia nak buat, dia tak cakap, dia guna orang dia cakap. Macam tu lah iblis, dia tak cakap, dia guna siapa? Malaikat. Tapi Allah yang maha mengetahui tahu. Bukan Allah tak tahu yang apa yang dicakap oleh malaikat tu. Iblis saja dia. Jadi bila Allah suruh sujud, Allah tahu Allah suruh malaikat sujud, dan juga iblis lah masa tu ada kat situ. Allah tahu iblis akan sujudnya, bukan Allah tak tahu. Iblis tak sujud. Allah tanya pula, Allah bukan tak tahu, kenapa kau tak sujud? Dah terserah lah. Dia ni orang yang riak dan bongkak. Allah tahu tu. Allah tahu dah. Takkan Allah nak jadikan khalifah dia orang bongkak. Allah tahu iblis tu bongkak, walaupun dia mengajar agama tapi iman tak ada. Allah tahu dia tak layak jadi khalifah. Jadi dijadikan Adam. Adam pun buat dosa juga, tapi dia tak bongkak, dia mau bertaubat. Itu yang Allah mahu. Ada orang tafsir macam ni? Tak ada. Jadi saya nak bagi tahu, inilah tafsir yang betul. Siapa ajar saya? Tak ada, saya berguru pun. Nampak? Banyak lagi lah dalam Quran tu tafsir yang saya buat, yang tak pernah orang buat. Bukan satu je. Betul tak, Azri? Betul. Kuat-kuat. Betul. Banyak yang kau tak pernah dengar, tapi dalam hati kau Betul. betul lah. Macam tu lah. Sebab itu saya boleh cakap Ibn Katsir tu tak betul. Kamu boleh? Tak boleh. Kamu apa tafsir pun tak buat. Kalau orang jemaah tabligh tu tak buat tafsir, jadi dia kata sahabat ada buat tafsir. Sahabat pun saya cakap tak buat tafsir. Kenapa sahabat tak buat tafsir? Kalau kamu nak kata sahabat faham Quran, apa buktinya? Ada sahabat tafsir? Tak ada. Jadi Quran ni tak dapat dipaham oleh sahabat tak? Pun yang dipandang tinggi lah oleh orang jemaah tabligh dan banyak orang Islam kan, mana siapa lagi. Namun begitu tinggi pun Allah tak bagi dia orang faham Quran. Buktinya tafsir tak ada, buku tafsir tak ada, buku tafsir hadis pun tak ada. Betul tak? Hinggalah saya buat buku tafsir hadis. Sebelum tak ada. Tafsir Quran yang betul pun tak ada. Satu orang yang boleh tafsir Quran baru boleh tafsir hadis. Saya nak cakap, kalau tak faham Quran, tafsir hadis salah. Quran pun tak boleh tafsir, takkan hadis boleh tafsir. Hadis ni rendah lagi. Hadis ni tafsir pada Quran. Jadi kalau kamu tak faham Quran, kalau hadis tu palsu, kamu tak tahu. Jadi satu orang boleh tafsir hadis hanya bila dia boleh tafsir Quran. Dia boleh faham hadis bila dia boleh faham Quran. Tak boleh faham hadis ni tuan. Sebab itu hadis semua disalah faham dan disalah tafsir, sebab Quran pun disalah faham dan disalah tafsir. Jadi apabila Quran tak pernah dapat tafsir yang betul, hadis tak ada, agak-agak Islam agama yang betul ke, yang selama ni kita ikut betul ke salah? Ikut, jawab. Kalau sekiranya dia tak betul, sejak dulu lagi sampai yang baru ni datang, saya tak percaya, tentulah agama tu tak betul. Tak betul sangatlah. Ada menyimpang dan tak sampai. Sebab itu tak ada siapa kat dunia ni jadi beriman beramal saleh dan hingga mencapai tahap kekasih Allah, tau. Tak ada. Sebab semua Islam yang ditafsir tak ada, yang dibuat tafsir salah, hadis Quran, semua jadi orang boleh semayang aja, yang tak khusyuk, dan semayang saja, itu saja, lain tak ada. Jadi kalau orang Islam boleh semayang saja, tak boleh jadi kekasih Allah, memang tak boleh tafsir Quran. Boleh semayang aja, ingat Allah pun tidak dan semayang. Macam kamu boleh tafsir Quran, tak boleh. Boleh tafsir hadis, jauh sekali lah. Lagilah tak boleh. Tapi sekarang kamu boleh baca saya punya tafsir. Saya suruh kamu baca tafsir saya, lepas tu
apa yang ditulis Mana Zakaria. Beza tak? Sangat beza. Baru kamu tahu. Baru kamu Amisak cakap Mana Zakaria salah tafsir. Yalah. Kenapa saya boleh cakap? Saya ada tulis tafsir. Kalau saya tak tulis, memanglah saya tak boleh cakap. Mana dia cakap sebelum ni? Tak berani saya. Diberitahu kepada seluruh dunia. Amazon.com, Google Play tu bukan untuk 2-3 orang yang baca tu. Kalau kamu tak betul tafsir, berani ke nak hantar kat Amazon tu? Seorang seluruh dunia baca. Berani ke? Oi. Berani ke? Mana? Kamu terus dipukul oleh orang. Seluruh dunia Islam akan kecam kamu. Tiba-tiba cakap kat situ tafsir kan, Isa anak Tuhan. Aduh, kamu tafsir mampus. Dia terus cakap, tarik, ini buku tafsir. Nak? Saya dengan izin Allah kan, saya tafsir tentang Maryam. Maryam alaihissalam, dia bapak dia Imran, mak dia bagi tahu, kalau aku dapat anak ni, aku akan bagi dia khidmat kepada kamu ya Allah. Itu dia punya azam, tak ada orang tahu. Allah je tahu. Jadi dia ingat anak tu anak lelaki. Dia orang yang warak, mak Maryam ni. Mak warak juga. Imran pun, keluarga Imran. Ada surah dalam Quran, Ali Imran. Surah Al-Imran. Jadi mak dia ni warak punya orang. Mana tak warak, anak saya ni lahir ni nak dia bagi pada kamu khidmat. Kak ni Yazid, kak saya pun tak boleh khidmat. Kak mana boleh khidmat untuk Allah? Macam Maryam nak bagi, mak Maryam nak bagi anak dia, tiba-tiba dapat perempuan kan. Tapi mak Siti Maryam bagi juga dia. Kenapa dia bagi juga? Sebab dia ikhlas, tahu tak? Itu tanda dia ikhlas. Kalau dia tak ikhlas, dia tak nak bagilah. Kalau dia niat dia dulu tak ikhlas, bagi tak? Tak bagilah sebab ada perempuan, tapi dia bagi juga. Itu menunjukkan dia punya itu ikhlas. Itu tafsir. Ada orang tafsir ni? Tak ada. Pernah dengar? Tak ada. Kerana ikhlas tu Allah terima, dan Allah jadikan Maryam keluarkan anak lelaki, lahirkan anak lelaki Nabi Isa. Ada yang mana tak ada perempuan boleh diduga dengan dugaan tu melainkan Maryam yang sangat dekat dengan Allah. Macam itulah. Kenapa Maryam dipilih? Sebab dia wanita suci, tak ada wanita baik lagi yang Allah beritahu dalam Quran. Engkau ingat, tak ada orang tafsir macam tu kan? Ada. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, mentafsir Quran ni maknanya Allah beri faham kepada kita Quran, dan kita tak akan diberi faham oleh Allah saja-saja sebab Allah nak manusia ni faham, pilih saja sesiapa. Tak ada. Allah akan pilih orang yang ada talab, keinginan, berterusan jadi kekasih Allah dan telah menjadi kekasih Allah. Baru Allah kurniakan faham Quran. Selama ni manusia ni dia tak ada keinginan, talab yang tinggi nak jadi kasih Allah. Setakat boleh semayang aja 5 waktu semayang ada, lain nak dunia. Semua nak dunia macam Pendi ni, kan? Kau nak apa? Nak dunia. Dah dapat semayang, dah janggut semua, usul tertib dah ikut, dah kira okey lah. Jadi itu tak betul. Kita semua kena jadikan maksud hidup kita bukan nak dapat janggut semua, nak dipanggil orang baik macam Azri tu. Orang baling dah bagi tahu dia, bagus dia, segar semua, dah cukup lah. Kita mau jadi kekasih Allah, dan untuk jadi kekasih Allah bukan beriman beramal saleh je. Beriman beramal saleh tahap tinggi, atas lagi pada tu. Dah habis semua cinta dalam dunia ni Allah saja. Sebab Allah ni nak jadi kekasih dia tak boleh ada benda-benda lain. Cinta benda lain tak boleh. Lebih-lebih kalau banyak sangat. Nabi Ibrahim tu, dia tinggalkan anak dia,
tinggalkan bini dia. Allah tak mau cinta anak bini langsung kat hati dia. Dia boleh tinggalkan, hilangkan cinta bini langsung, tapi anak tak boleh. Sebab itu perintah kedua datang, sembelih anak. Ada orang tak sembelih? Tak ada. Bila dia boleh sembelih anak, Allah dah terima. Dia ni kenapa orang lain boleh cinta anak, dia tak boleh? Allah tak ada marah kita cinta anak, tapi tak boleh lebih daripada dia. Banyakkan orang cinta anak lebih daripada Allah. Macam ni, cinta bini lebih daripada Allah, itu tak boleh. Itu memang Allah tak mau. Paling kurang lebih pada cinta bini kurang daripada Allah, mesti sikit kurang. Lebih tak boleh. Yang ini langsung tak ada. Kenapa? Sebab Ibrahim ni kekasih Allah. Kalau kita lah ada kekasih kita, cuba dia nak orang lain, nak kita agak-agak berontak kita. Tak ada aku nak engkau cinta orang lain, aku nak engkau cinta aku je dah. Kita bukan mencipta dia. Berapa banyak suami marahkan bini dia, bila tersempak bini dengan lelaki lain, cerai, done, finish. Pergi perang orang Amerika tu, balik tengok bini dia tidur dengan lelaki lain, gone. Satu perempuan baru je nikah kat gereja, tengok kat kereta dia suami dia tu yang dia dengan adik dia mengamuk terus. Dia kat Facebook tulis mengamuk terus, dan menomok. Tak ada orang nak. Jadi bila kita jadi kekasih Allah ni, Allah tak mau apa pun ada dalam hati kita melainkan dia. Kalau kita ada lain, kita belum jadi kasih Allah lagi, jadi orang beriman beramal saleh. Bila kita mencintai benda lain lebih daripada Allah, kita memang jadi orang beriman aja, beramal saleh tak ada. Masuk neraka juga. Tahu? Kalau kita langsung tak mengucap, memanglah bukan Islam. Mengucap aja baru orang masuk Islam. Kalimah masuk baru beriman. Beramal saleh tak ada. Maknanya dia ni cinta dunia lebih pada Allah. Kita nak beriman beramal saleh, cinta Allah mesti lebih sikit pun, mesti daripada dunia. Tapi sikit je lah, kadang-kadang termasuk ya, balik lagi. Kita nak jadi kekasih Allah, habis semua dunia. Cinta semua tak ada. Dunia bukan duit aja, bini, anak, kerja, semua. Kan? Okey. Jadi untuk maksud itu, selepas mengucap, Allah tak bagi kita rehat-rehat. Rehat je, mengucap aja. Macam dipaham oleh orang Islam selama ni. Mengucap aja. Bukan. Allah bagi kerja yang keluarkan cinta dunia tu daripada hati kita. Kalau kita nak buat ni, sampai bila tak boleh jadi kasih Allah? Jadi Allah bagi kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau mengajak manusia kepada Allah dengan pengorbanan harta, diri, ego, nyawa lagi. Dengan cara Nabi SAW untuk suka Allah. Kalau tak nak buat kerja ni, jadilah orang masuk Islam aja, masuk neraka. Jadi orang beriman tak beramal saleh, masuk neraka. Kalau nak jadi orang beriman beramal saleh, cinta Allah melebihi daripada ni, mesti mau korban harta diri untuk Allah. Untuk apa? Untuk taat perintah Allah. Perintah mana? Mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Bukan 2 kali seminggu, tiap-tiap hari. Cuti, mati saja. Okey.